Dan saya dah berulang-ulang kali cakap benda ni sebelum-sebelum ni, dalam video-video saya sebelum ni, iaitu first, beberapa faktor. Antara faktornya yang pertama adalah Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubair, Doktor Kewangan Anda. Saya rasa topik ni memang hampir setiap tahun saya akan ulas. Topik tentang apa? Tidak lain tidak bukan topik tentang iPhone. Tahun ni iPhone 14 pula kan. Kalau anda tengok sebelum-sebelum ni pun saya pernah buat topik tentang iPhone 13 dan iPhone 12. Right? 12 ada, 13 ada, sekarang 14 pula. Kenapa saya nak buat topik ni? Sebab yes, iPhone 14 di kala zaman sekarang ni, zaman yang orang kata bakal mengharungi zaman kemelesetan ekonomi. Bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Anda boleh tengok dekat dalam USA, for example, United States of America, di negara China, ada berlakunya peperangan, negara Eropah, semua. Bukan saja di Malaysia ataupun di Asia Tenggara tetapi di seluruh dunia sedang mengharungi ataupun bakal dilanda kemelesetan ataupun kegawatan ekonomi. Tapi Apple masih lagi rilis produk iPhone 14. Dan ada 4 jenis kali ni. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 4. 4 jenis iPhone 14 yang anda boleh beli. Dan harganya of course lah, bukan dia harga calang-calang, tak. Harga dia boleh beli TV 70 inch flat screen ataupun boleh beli laptop baru, laptop yang memang dah upgraded dan sebagainya. Tapi masih lagi ada demand ke atas iPhone 14 ini. Saya just nak kongsikan satu kisah. One of my friend, kawan saya, dia ni memang pengguna Android and gunakan laptop Windows juga, tapi saya berjaya convince untuk convert ke dalam Apple kan. So Apple, you should call me. Kita patut berkolaborasi. Anyway, apa point dia adalah kawan saya ni memang dia menantikan ketibaan iPad baru, the latest generation, dan iPhone 14 dan juga MacBook Pro. Dia nak convert semua. Dan persoalan ni, kenapa nak convert? Masih lagi nak convert walaupun dikhabarkan negara satu dunia ini hampir ataupun akan dilanda dengan kegawatan ekonomi. Dan saya dah berulang-ulang kali cakap benda ni sebelum-sebelum ni, dalam video-video saya sebelum ni, iaitu first, beberapa faktor. Antara faktornya yang pertama adalah Apple, mereka pandai cari target audience mereka. Maksudnya Apple ni, diorang tahu siapakah pembeli-pembeli yang akan membeli barang-barang produk-produk mereka. Itu yang pertama. Mereka tahu. Mereka takkan target sebarangan orang. Tidak. Mereka target a specific group of people. Kalau saya nak perjelaskan di sini adalah mereka target orang-orang yang sukakan kemudahan. Memang Apple ni very straightforward bagi saya. Semenjak saya guna Apple, very straightforward. Tak payah nak download antivirus lah daripada dulu lagi. Nak buka pun senang, nak transfer maklumat pun senang. Tu yang pertama. Mereka tahu. Dan orang-orang ni biasanya adalah orang-orang yang memang menghargai masa. Mereka nak cepat. Mereka tak ada masa untuk godek-godek apps ni lah, apps itu lah, install ini, install itu, kena reboot berkali-kali reboot. Tak. So, yang tu yang pertama. Mereka tahu target audience mereka. Yang kedua, Apple ini berjaya bina satu ekosistem yang lengkap. Ekosistem yang lengkap ni maksudnya apa? Maksudnya daripada phone kepada iPad, kepada MacBook Pro, kepada apa lagi? Desktop atau iMac, kepada mungkin Apple TV dan juga iCloud. Semua benda itu yang saya maksudkan dengan ekosistem. Dan nak cakap betapa powernya, kalau anda pengguna Apple, benda ni pun ramai orang baru tahu. Saya dah tahu lama lah. Saya ingat benda ni common sense, tetapi tak. Di mana kalau Apple ni, for example, saya ada MacBook Pro, saya gunakan MacBook Pro saya dan juga Apple saya. Let's say saya ada maklumat yang saya nak transfer dekat dalam Apple saya. Contohnya saya tengah buat dokumen, tengah type Microsoft Word dan ada maklumat ada dekat dalam phone saya. Apa yang saya buat? Saya copy apa saja maklumat yang saya nak dekat dalam phone, contohnya dekat WhatsApp, klik copy, and then dekat Apple saya just Ctrl V ataupun paste. Dia akan paste maklumat yang saya copy menggunakan phone ke dalam MacBook Pro saya, paste. Boleh. Dan benda tu is like, sangat-sangat power lah bagi saya. Wish kalau anda ada Android phone macam biasa, nak transfer kepada Windows, mungkin tak boleh. Sebab dia tak ada that connection. Connectivity itu tidak ada. Apatah lagi kalau nak transfer dokumen, lagi senang. Apple ni dia ada this term ataupun these features yang kita panggil AirDrop. So you can just AirDrop anyone, right? Bukan saja antara device anda sesama sendiri, tetapi dengan Apple device yang lain. So contohnya macam saya berjaya convert semua orang dalam family saya semua pindah kepada Apple. So senang. Saya nak transfer kepada mak saya, tak ada masalah. Kepada isteri saya, kepada adik saya, okey, tak ada masalah. Maklumat gambar ke, kalau let's say saya ambil gambar pakai phone saya nak transfer kepada adik saya, no problem, no issue, just AirDrop sahaja. So
So that is what we call the ecosystem, complete ecosystem. Dan yang ketiga, one thing that I love about produk-produk Apple ni adalah produk Apple ni dia tahan lama. Okay, dia tahan lama. So far lah, produk-produk yang saya beli sejak daripada tahun 2000, tak silap saya 2015 lagi, iPhone 6s sampai ke hari ini dah 7 tahun masih lagi boleh diguna pakai. Tak ada masalah. Sama juga beberapa ahli keluarga saya pun yang memang beli iPhone yang terdahulu sampai ke hari ini, iPhone 5 pun okey lagi. Masih lagi boleh diguna pakai. So jangka hayat tu panjang. In fact, saya ada satu phone yang memang kita orang gunakan untuk pasang white noise untuk baby kami yang baru lahir. Kalau mak bapak tahulah apa itu white noise. Dan benda ni pun sama juga, kami gunakan iPhone 4S. iPhone 4S tu zaman like 2011 sampai ke hari ini masih lagi boleh diguna pakai. Walaupun iOS ni tak updated, tetapi masih lagi boleh diguna pakai. So itu faktor yang ketiga yang bagi saya sangat-sangat amazing, terutamanya orang macam saya. Saya ni jenis yang tak suka tukar gadget, tak suka. Yes, mungkin anda nampak saya tukar, tetapi apa yang saya buat, gadget lama saya pass dekat staff. Okay, jadi milik company. Sebab saya ada beberapa staff tu dan mereka kadang-kadang memang menggunakan, mereka perlu guna iPhone supaya senang, nak transfer tu senang. So apa yang saya buat, saya upgrade pada phone baru, tapi phone lama saya bukannya buang, saya guna pakai. Okay, repurpose, orang lain yang gunakan dan masih lagi boleh pakai. Keadaannya memang sangat-sangat baik. So that's why we love to use Apple. Itu saya lah. Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit card, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube, type saja nama saya Dr. Adam Zubir, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, kongsikan dekat dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda nanti.